sikit. Tinggi naik sikit. Terkunci. Cucuk lah. Kena cucuk ya. Cukup ketimbang air. Tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, bersama kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi semuliakan tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa masjid Jami' Batu Kiki, seterusnya sidang jamaah yang saya hormati lagi semuliakan sekalian. Alhamdulillah, selayaknya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah kejutkan kita untuk kita bangun dan kita mempersiapkan diri dan dapat kita hadir ke rumah Allah pada pagi ini. Dan dalam kita menunaikan satu kewajipan yang Allah fardukan kepada kita, yakni solat subuh. Alhamdulillah, dapat pula kita jalankan dalam, kita kata, secara berjemaah. Alhamdulillah tuan-tuan. Kemudian dapat kita berada dalam majlis ilmu ini, yang mana majlis ilmu ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid pada pagi ini, dengan niat kita beriktikaf, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua, insya-Allah. Sidang jemaah yang rahmati Allah sekalian, pada pagi ini seperti biasa kuliah bulanan kita sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islam, yang dikarang oleh Dr. Rizwan Al-Qardawi tuan-tuan. Pagi ini kita membincangkan berkenaan dengan cara Islam menyanjung orang yang mulia tuan-tuan. Bagaimana Islam meletakkan garis panduan dalam kita hendak memuliakan seseorang. Sebab itu kita melihat yang mana Islam membenci sifat ghulu tuan-tuan. Ghulu ni apa tuan-tuan? Sikap berlebih-lebihan, sikap melampaui batas dalam kita menyanjung seseorang, dalam kita memuliakan seseorang. Islam melarang kita tuan-tuan untuk kita melampaui batas dalam kita nak hormat dekat seseorang dengan kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullahi wa rasuluh.
hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lain-lain, yang bermaksud kata Nabi SAW, jangan kamu melampau dalam menghormatiku sebagaimana kaum Nasrani menghormati Isa bin Maryam alaihissalam, tetapi memadailah dengan berkata bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah Taala dan Rasulnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita melihat orang Nasrani, tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi SAW kata jangan tiru orang Nasrani, tuan-tuan. Kenapa? Bila mana kita melihat orang Nasrani, kita kata orang Kristian, mereka melampaui batas dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, tuan-tuan. Sedangkan Maha Suci Allah, tuan-tuan, untuk mempunyai anak, kita kata ini yang berlaku. Kita kata terlampau taksub, kita kata mengagung-agungkan seseorang, kita kata ini yang berlaku, kita kata kepada orang Nasrani. Yang hari ini pun, tuan-tuan, Islam melarang kita, tuan-tuan. Islam melarang kita dari kita melampaui batas, tuan-tuan, dalam kita nak mengagungkan seseorang. Ustaz, dia pemimpin saya, Ustaz, dia idola saya, Ustaz. Tapi boleh tak, tuan-tuan, untuk kita nak mengagungkan dia, tuan-tuan? Contoh kita buat patung dia dan sebagainya. Islam larang, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain, pernah satu ketika mana para sahabat hendak berdiri untuk menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi SAW datang, lalu mereka ditegah daripada berbuat demikian. Lantas baginda SAW bersabda, la taqumu kama taqumul a'ajim ba'daha ba'dha. Yang bermaksud, jangan kamu berdiri untuk memuliakanku sebagaimana orang ajam yang berdiri untuk menghormati seseorang. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, dalam bab kita bangun berdiri, kadang-kadang dalam majlis dan sebagainya, bila mana golongan VIP masuk, contohnya, kita juruacara majlis akan memberi arahan, kata okay, diminta semua hadirin berdiri untuk memberi penghormatan kepada si A, contohnya fulan bin sefulan, mungkin atas kedudukan dia, maka kita berdiri. Kalau kita melihat, tuan-tuan, pandangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa makruh sekiranya kita berdiri untuk mengagungkan seseorang, tetapi tidak makruh sekiranya kita berdiri itu bukan untuk mengagungkan dia, tetapi untuk memuliakan dia dan menghormati dia. Tengok. Jadi di sini nak kata apa, tuan-tuan? Tak salah kalau kita nak berdiri, tak salah. Sebab kita nak menghormati dia sebagai pemimpin kita dan sebagainya, tak apa. Tetapi tak boleh kalau kita berdiri, tuan-tuan, sebab kita nak membesar-besarkan dia, kita nak mengagung-agungkan dia. Perbuatan tersebut, tuan-tuan, tidak dibenarkan, tuan-tuan, dalam Islam. Sebab itu baginda SAW, tuan-tuan, memberi peringatan kepada umatnya tentang apa? Supaya jangan melampau. Melampau ni, tuan-tuan, sifat kita kata mazmumah. Melampau-lampau, ekstrim, kita kata. Allah, bila mana dia suka kepada si A, contoh kita kata dia mungkin ada tuan guru dia, dia ada tok guru dia, ada sebagainya, apa yang A cakap tu je, orang lain cakap kalau betul pun dia tak terima. Ini tak boleh, tuan-tuan. Kita kena berlapang dada, tuan-tuan. Selagi mana kalau benda tu betul, kita terima, tak kisah siapa cakap. Rasulullah SAW kata jangan kita melihat kepada siapa yang bercakap, walakin kita melihat, kita kata apa yang dia cakap. Nak kata, tuan-tuan, walaupun dia sebagai kita kata seorang pekerja pembersihan, tapi sekiranya dia menasihati kita benda yang baik, kita boleh terima, tuan-tuan. Benda yang betul, boleh terima. Jangan kita melihat, kita kata kepada kedudukan dia, title dia sebagainya, tak. Tapi kita melihat kepada apa yang dia cakap. Jadi Islam memandang, kita kata, perbuatan melampau-lampau dalam kita nak menghormat, dalam kita nak menjunjung, nak menghormati seorang sampai melampau, Islam tak benar, tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata jangan kamu jadikan kuburku. Nabi kita, tuan-tuan, Nabi pernah berdoa kepada Allah Taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai tempat sembahan seperti yang diamalkan oleh penyembah berhala.
Tengok tuan-tuan, Nabi doa kepada Allah supaya kubur dia. Walaupun hari ini kita kata kalau kita melihat makam Nabi SAW, tuan-tuan, dikawal ketat oleh pihak berkuasa, tuan-tuan. Kawal, tak dapat kita nak rapat, tak dapat. Tapi kita dapat lihat, tuan-tuan, dengan mata kita, tuan-tuan, ada orang yang cukup kita kata Allah sanggup dia baling kain bagi kena makam Nabi, tarik balik kena pintu sebagainya. Allah. Tengok. Kenapa ni? Salah faham, tuan-tuan. Sampai macam tu sebenarnya Nabi tak bagi. Nabi tak bagi kubur Nabi ni, tuan-tuan, nak jadikan satu upacara dan sebagainya. Nabi tak bagi. Ini yang berlaku kadang-kadang kita kata perkara-perkara khurafat yang berlaku dekat kubur. Kan? Diikat dengan kain kuning dan sebagainya. Dia buat kenduri kendara dekat kubur tu. Dia buat upacara dan sebagainya. Minta nombor ke dan sebagainya. Islam larang, tuan-tuan. Walaupun kita kata dia tu wali dan sebagainya, Islam tak bagi, tuan-tuan. Kan? Sampai macam tu sekali kita kata nak mengagungkan, Islam tak bagi. Islam larang perbuatan kita kata tersebut. Pernah berlaku satu peristiwa di mana telah datang orang ramai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata berikut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang terbaik di kalangan kami dan anak kepada orang yang terbaik di kalangan kami. Lalu bila Nabi SAW dengar ungkapan tersebut, tuan-tuan, kata-kata tersebut, lalu Nabi berkata, Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan ana Muhammadun abdullah wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah azza wa jalla. Nabi, tuan-tuan, marah, tuan-tuan. Bila mana orang katakan Nabi, wahai Rasulullah, engkau yang terbaik, keluarga kau yang terbaik, ayah kamu adalah yang terbaik di kalangan kami. Nabi kata, tuan-tuan, wahai sekalian manusia, kata Nabi, ucapkanlah seperti biasa apa yang kamu tuturkan atau apa-apa yang hampir sama dengan kata-katamu yang biasa. Ingatlah, kata Nabi, jangan sampai kamu dipengaruhi oleh syaitan. Kerana aku ini, kata Nabi, hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah Taala, Abdullah, kata Nabi. Ana Muhammadun Abdullah, aku ni Muhammad, hamba Allah, kata Nabi. Wa rasuluh, dan rasulnya, utusannya. Aku tidak mahu kamu mengangkatku lebih daripada kedudukan yang sudah ditetapkan untukku oleh Allah SWT. Ya Allah, tuan-tuan, rendah dirinya Nabi, tuan-tuan. Tawaduknya Nabi, tuan-tuan. Nabi tak nak, tuan-tuan, umat dia, tuan-tuan, terlalu mengagung-agungkan dia sehingga kita kata berlaku kita perkara-perkara yang kita kata syirik, kita kata. Inilah agama yang benar, iaitu Islam, yang mana kedudukannya sudah jelas bahawa baginda SAW tidak membenarkan umatnya membina patung berhala yang memerlukan wang yang banyak agar manusia memberi kehormatan dan kebesaran. Ni Islam tak bagi, tuan-tuan. Kita suka kepada seseorang, kita hormat kepada seseorang, lalu kita nak bina tugu, contohnya patung dia. Kenapa ni? Ini idola saya, ustaz. Ini pemimpin saya, ustaz. Jadi saya buat patung ni. Buat tugu dengan tujuan tidak lain tidak bukan nak sebagai tanda nak ingat dia. Islam larang, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Sampai kita kata satu tahap menjadi kita kata sembahan. Jadi Islam melarang. Ustaz, saya bukan nak sembah, ustaz, tak ada saya buat suka-suka. Perbuatan tersebut, tuan-tuan, Islam dari awal lagi Islam dah larang, tuan-tuan. Takut, tuan-tuan. Awal memanglah kita ni, tapi lama kelamaan ditakuti menjadi kita kata sembahan. Sebab itu Islam larang perkara tersebut. Kata penulis, alangkah berdosa besar penyebar cerita palsu dan ahli sejarah yang memalsukan sejarah serta pengikut-pengikut mereka yang menggunakan ruangan yang terbuka ini untuk mendirikan patung-patung berhala bagi mereka sebagai lambang orang besar yang palsu, supaya mereka dapat menyesatkan pemikiran rakyat daripada mengenal pembesar-pembesar yang sebenar. Tuan-tuan, Islam tak bagi, tuan-tuan. Kita kata
Ustaz, saya nak kenang jasa dia Ustaz. Dia bagi sumbangan kepada masjid, pada surau ataupun pada satu komuniti, lalu dibina, kita kata patung dia sebagai tanda ingatan. Tak boleh. Jadi macam mana tuan-tuan? Apa yang Islam ajar tuan-tuan? Apa yang Islam ajar? Tak salah tuan-tuan untuk kita menceritakan kebaikan seseorang kepada orang, tak salah. Cukup sekadar kita menceritakan, kamu nak tahu tak, Fulan bin Fulan ni kan, dia derma kat masjid. Cukup. Cerita kebaikan dia tidak ada masalah. Ataupun kita nak membukukan, buat buku cerita tentang biografi dia, dan kita masukkan kebaikan dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang masalah ni kita buat ni, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam apa sahaja tuan-tuan. Tak semestinya kita kata kita bina tugu tu. Benda-benda lain pun, selagi mana kita kata kita melampau sehingga kita menolak pandangan-pandangan yang lain yang betul kita tolak, itu adalah ghuluwun, iaitu berlebih-lebihan, melampaui batas tuan-tuan. Islam tak bagi. Hatta dalam bab beribadah pun tuan-tuan, Islam tak bagi kita melampaui batas sehingga memudaratkan kita tuan-tuan. Islam tak bagi. Bangun solat, bangun solat, kita kata 30 rakaat solat tahajud dia, Allah, bagus 30 rakaat, tapi solat subuh tak bangun, lepas tu tidur tak solat subuh. Oh, sahlah tuan-tuan. Ini benda-benda tuan-tuan yang Islam cukup jaga tuan-tuan. Islam ni kita kata agama yang kita kata bersederhana tuan-tuan. Kita nak sederhana tuan-tuan. Kita nak bangun mana-bangun, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, kita lakukanlah, kita kata perkara-perkara tersebut. Jangan sampai kita kata kita melakukan perkara-perkara yang kita kata syirik. Baik, lambang yang kekal yang abadi ialah lambang yang sentiasa dicari oleh orang mukmin, iaitu lambang yang kekal di sisi Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata, dan Allah tidak akan menyesatkan dan tidak lupa. Maksudnya tuan-tuan, kita kalau kita bagi sumbangan dan sebagainya, Allah tahu tuan-tuan. Walaupun di saat kita kata makhluk tidak tahu, tapi Khaliq dia tahu. Di saat kita kata manusia tak nampak, dia memberi sumbangan, dia menderma, dia bersedekah, tetapi Allah tahu tuan-tuan. Dari sifat alim tuan-tuan, dia maha mengetahui, dia tahu. Dari sifat basir, dia maha melihat, dia mengetahui tuan-tuan, sama ada secara nyata, secara terang, ataupun tersembunyi. Apa yang kita lakukan, yang kita beri, Allah tahu. Itulah kita kata lambang hakikat yang kekal tuan-tuan, sebab Allah tahu. Baik, alangkah ramainya, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, alangkah ramainya pembesar yang mana nama mereka tercatat di dalam dewan kekal yang berada di sisinya, walhal mereka itu adalah orang biasa yang tidak terkenal di sisi manusia pada umumnya. Semuanya berlaku kerana Allah Ta'ala mencintai manusia yang banyak berbakti, yang bertakwa, yang tidak menjadi sebutan orang ramai, iaitu mereka yang apabila memunculkan diri, orang tidak mengenalinya, dan apabila mereka meninggal dunia, orang tidak merasakan kehilangan mereka, malah tiada siapa pun yang mencari mereka. Ini hebat sangat tuan-tuan. Ini kita kata jenis yang hanya Allah dan makhluk di langit sahaja yang mengenali dia tuan-tuan. Makhluk kat dunia tak tahu. Kenapa tuan-tuan? Ni dia jenis buat siap senyap tuan-tuan. Kita tak tahu. Hari ni kita melihat tuan-tuan ramai tuan-tuan, orang-orang hebat tuan-tuan. Orang-orang hebat yang kita kata dia menyembunyikan kebaikan dia, yang kita tak tahu pun tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan, bila mana dia meninggal dunia tuan-tuan, Allahu Akbar, kita melihat ramai orang tuan-tuan solat jenazah dia, Allahu Akbar. Sebelum tu kita tak tahu pun tuan-tuan, sebelum tu kita tak nampak pun kebaikan dia. Yang kita nampak keburukan dia. Ya betul tuan-tuan, manusia, bila mana dinama manusia, dia tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Bila mana dinamakan manusia, dia tak terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa. Dia tak terlepas tuan-tuan. Manusia tuan-tuan, al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Tak terlepas tuan-tuan.
Kan? Tetapi dalam masa yang sama dia juga melakukan, kita kata, kebaikan, melakukan kebajikan yang kita tak nampak. Tetapi Allah muliakan dia, tuan-tuan. Di saat bila mana dia meninggal dunia, tuan-tuan, Allahu Akbar, tuan-tuan, subhanallah. Ratusan, ribuan orang, tuan-tuan, yang bersama-sama kita kata solat jenazah untuk dia. Allahu Akbar. Kan? Siapa kita tadi terbaca, tuan-tuan, ada seorang, ni pemain bola sepak, saya cerita. Kan? Pemain bola sepak Liverpool, tuan-tuan. Bagaimana dia ni, tuan-tuan, kita kata ni lah, berkulit gelap, tuan-tuan. Dia punya posisi dia penyerang. Dalam kelab Liverpool ni penyerang. Dia ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok handset dia, tuan-tuan, retak, tuan-tuan. Retak 1000 saja handset dia tu. Kan? Tetapi, tuan-tuan, bila mana ditanya kepada dia, kan, kenapa kamu tak tukar handset baru? Kan? Kata dia, aku mampu sebenarnya nak beli 1000 handset pun aku mampu, kata dia. Tetapi dia kata, alangkah baiknya, dia kata, duit dia ni yang didapat, dia kata, disumbangkan kepada masyarakat dia, tuan-tuan. Masyarakat dia yang miskin, dia kata, lebih baik aku berikan duit aku ini, aku sumbangkan kepada mereka, tuan-tuan. Nak kata, tuan-tuan, Allah ni pemain, kita fikir Allah, tapi hebat. Pemain ni cukup hebat. Kita kata bila mana lepas dia menyerahkan gol, dia sujud, Allah, tengok, tuan-tuan. Ialah kita tak bincanglah cerita kata pasal pakaian dan sebagainya. Tapi nak kata kebaikan dia ada, tuan-tuan, ada juga, tuan-tuan. Dan ada juga orang, tuan-tuan, yang dia memang tak terkenal. Kat dunia pun tak terkenal. Kita kata masa dia hidup pun kita tak tahu. Masa dia meninggal pun kita tak tahu, tuan-tuan. Tapi dia mulia di sisi Allah, tuan-tuan. Mulia di sisi Allah. Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Allahu Akbar, kan? Hebat manusia ni, tuan-tuan. Cukup hebat. Disebabkan dia memuliakan, kita kata, ibu dia. Nak kata, tuan-tuan, kita mendoa kepada Allah, tuan-tuan, agar kita, tuan-tuan, sekiranya kita ni tidak dikenali di dunia, sekurang-kurangnya, tuan-tuan, kita dikenali di akhirat, tuan-tuan. Dikenali oleh Allah, dikenali oleh penduduk langit, tuan-tuan. Itu kita minta hakikatnya, tuan-tuan. Baik. Untuk mengingati jasa mereka, tidak semestinya dengan mendirikan patung berhala yang mewakili diri mereka. Satu-satunya jalan yang dibenarkan oleh Islam ialah memperingati jasa-jasa mereka di dalam hati, serta boleh juga disebut segala jasa dan kebaikan mereka kepada negara. Tengok. Jadi Islam tak bagi, tuan-tuan, nak buat, kita kata, itulah, patung. Hari ni ada, tuan-tuan, kita nampak, kan, disebabkan dia bagi sumbangan dan sebagainya, dibina satu replika, kita kata. Replika tanda ingatan, sebab dia bagi sumbangan kepada negara, dia bagi sumbangan kepada masyarakat, lalu dibina patung tersebut. Dalam Islam, tuan-tuan, perbuatan tersebut adalah haram. Baik. Yang mana Rasulullah SAW dan khalifahnya serta pemimpin Islam yang lain tidak dikenang berpandukan gambaran kebendaan atau berdasarkan ukiran batu patung-patung berhala. Bahkan mereka dikenang berdasarkan peribadi mereka dan perjuangan mereka yang sentiasa disampaikan daripada generasi ke generasi yang baru, sehingga sebati di dalam hati mereka dan sentiasa bermain-main di hujung lidah mereka, dan tidak pula dengan lukisan-lukisan atau ukiran patung berhala. Nabi SAW, tuan-tuan, Rasulullah, penutup segala Nabi. Adakah, tuan-tuan, kita bina patung Nabi untuk kita nak kenal Nabi? Tak ada, tuan-tuan. Kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, best friend Nabi, tuan-tuan, di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Bakar, tuan-tuan. Tapi tak ada lah, tuan-tuan, kita punya taksub sampai kita nak bina replika dan sebagainya. Tak ada. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, yang sanggup menggantikan tempat tidur Nabi, tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah, yang mana ketika itu dia tahu, tuan-tuan, nyawanya di hujung tanduk, tapi sanggup. Ni orang-orang hebat ni, tuan-tuan. Yang orang mereka ini, tuan-tuan, manusia-manusia yang lebih hebat daripada manusia hari ini pun, tuan-tuan, kita tak bina, tuan-tuan. Kita tak bina pun, kita kata tugu patung, tak. Tetapi sampai hari ini, nama mereka, tuan-tuan, disebut-sebut di bibir kita, tuan-tuan.
Kita akan menceritakan tentang kepribadian Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita akan menceritakan kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua kita cerita tuan-tuan. Nak kata tuan-tuan, tak perlu pun benda-benda tu, tak perlu. Tak perlu patung, tak payah. Tetapi kita kata, nama mereka cukup kita sebut dan kita mengingati. Kita kata, jasa bakti mereka tuan-tuan. Tengok. Nak kata ini yang Islam minta supaya kita lakukan. Baik. Kemudian, untuk lebih menjelaskan maksud di sini tuan-tuan, bila mana kita melihat kitab Al-Halal wa Haram fi Islam ini yang diterjemah oleh Menteri Agama Datuk Seri Datuk Zulkifli bin Ahmad Al-Bakri, dia ada buat satu nota kaki tuan-tuan dalam buku ni. Dia kata apa? Untuk lebih menjelaskan maksud daripada kata-kata ini, kata penterjemah, aku nukilkan satu ucapan yang berharga daripada Ustaz Muhammad Al-Mubarak selaku Ketua Kuliah Syariah di Universiti Damsyik, Syria, yang disampaikan di Universiti Al-Azhar yang bertajuk Ke Arah Kesedaran Islam yang Baru, yang mana Ustaz Muhammad Al-Mubarak berkata, perkara yang mencabar dan telah masuk ke dalam kehidupan kita, banyak perkara-perkara yang pelik dan budaya baru yang pelbagai. Di antaranya, kata dia, ada yang tidak sesuai dengan kepercayaan kita yang betul, seperti cara-cara orang Eropah dan Amerika yang memperingati para pemimpin mereka dengan mendirikan patung yang menyerupai pemimpin mereka itu. Dibuat patung. Buat patung tuan-tuan, sebagai tanda ingatan dia kepada pemimpin dia. Ini dia cerita ni tuan-tuan. Dulu tuan-tuan, dekat Eropah, dekat Amerika tuan-tuan. Hari ini mula masuk kita kata ke negara-negara Islam tuan-tuan. Benda-benda ni. Baik. Jika kita renungkan perkara ini secara bebas dan tidak terikat kepada tamadun barat, lalu kita ingat kembali falsafah yang berkaitan dengan cara memperingati bekas-bekas peninggalan sejarah dan mengenang jasa pemimpin kita, nescaya kita akan dapati bahawa bangsa Arab khususnya tidak pernah mengagungkan pemimpin-pemimpin mereka, melainkan dengan memperingati budi pekerti mereka yang mulia dan bakti mereka, seperti menepati janji, murah hati, tangkas, berani dan sebagainya, dengan mencatat semua kisah kepahlawanan mereka serta menyampaikannya kepada generasi yang akan datang atau mengabdikannya di dalam syair. Kita melihat penduduk Madinah tuan-tuan terkenal dengan kita kata satu masyarakat yang suka menghormati tetamu tuan-tuan, yang suka melayan tetamu dengan baik tuan-tuan. Tengok. Jadi kita kenal mereka tuan-tuan, kita tahu cerita bangsa tu, masyarakat tu, kita tahu kebaikan dia tuan-tuan. Tengok. Kan? Baik. Apabila Islam datang, dia kata, semua nilai murni ini telah diteguhkan lagi. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia. Allah kata kepada wahai Muhammad, kau cakap, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kamu juga, tetapi aku diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala. Nabi nak cerita tuan-tuan supaya jangan kita melampaui batas. Nabi kata, aku ni hamba Allah, Abdullah. Nabi kata, aku ni manusia yang Allah turunkan wahyu kepada aku, kata Nabi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita melihat orang kata, ustaz, Nabi bolehlah ustaz. Nabi, kadang-kadang kita suka macam tu. Nabi bolehlah bangun malam ustaz. Nabi bolehlah dia macam tu ustaz. Nabi bolehlah dia buat derma macam tu. Nabi, tuan-tuan, kita kena ingat tuan-tuan, Nabi dia adalah seorang manusia seperti kita tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, Nabi ini ditarbiyah, dididik oleh Allah Ta'ala tuan-tuan, dipimpin. Nabi seorang yang maksum. Ya, betul, seorang yang maksum. Tapi ini lain sama macam kita tuan-tuan, dia manusia. Sebab itu Allah menjadikan Nabi ni dia manusia macam kita. Kalau Nabi tu malaikat, memanglah macam mana ni malaikat, ni Nabi ni manusia macam kita. Nabi ada tidur, Nabi ada makan, minum macam kita. Sebab orang kata, ustaz, Nabi boleh lah. Semua macam tu.
Sedangkan siapa lagi kita nak jadikan sebagai idola kita, ikutan kita kalau bukan Nabi? Jadi nak kata tuan-tuan, janganlah kita kata Nabi boleh lah, Nabi boleh. Tak ada. Kalau Nabi boleh tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah tuan-tuan, kita ikut Nabi lah. Kan kita nanti tuan-tuan minta syafaat kat Nabi ni. Tapi hari ini dekat dunia kita kata Nabi boleh lah, Nabi boleh lah tuan-tuan. Tak boleh lah macam tu. Baik. Oleh kerana itu jugalah Khalifah Islam yang pertama telah menyeru kepada orang ramai, tak kala mana Rasulullah SAW wafat dengan berkata, tengok tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, bila mana kita kata Nabi SAW wafat tuan-tuan, ketika itu ramai orang tak dapat terima hakikat, realiti, ataupun kita benda yang tak dapat terima hakikat bahawa Nabi dah wafat. Kan? Hatta Sayyidina Umar pun angkat pedang tuan-tuan, nak pancung kepada mereka yang mengatakan bahawa Muhammad itu telah wafat. Tapi tengok, apa kata seorang pemimpin? Pemimpin yang kita boleh jadikan sebagai, kita kata, cara dia memimpin, okey, sebagai satu cara yang perlu kita ikut, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan. Khalifah Islam yang pertama, bagaimana dia cuba, kita kata, menyelesaikan, kita kata mendamaikan, menenangkan dalam keadaan kita kata situasi huru-hara. Bagaimana dia mengambil satu pendekatan, menyusun satu ayat yang menyebabkan orang terdiam. Allahu Akbar. Apa dia kata tuan-tuan? Okey, dia kata, okey, barang siapa yang menyembah Muhammad, okey, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup dan tidak mati. Allah. Satu ungkapan yang ketika itu mereka lupa. Mereka terlalu mengangkat Nabi sehingga tak dapat terima hakikat bahawa Nabi wafat tuan-tuan. Tapi kata-kata inilah tuan-tuan yang menyedarkan para sahabat ketika itu untuk melihat, ya, mereka sembah Allah, bukan sembah Muhammad tuan-tuan. Kan? Nak kata tuan tengok, kata-kata yang kita kata memberi satu kesedaran kepada masyarakat ketika itu. Kita juga tuan-tuan boleh ambil, kita kata, manfaat tersebut. Jadi sini tuan-tuan, jelaslah Islam sentiasa mengingatkan manusia dengan perbuatan yang baik dan berguna dan disematkan dalam hati muslimin, tidak kira sama ada perkara yang khusus atau umum, dan cerita-cerita kepahlawanan Islam. Nak kata tuan-tuan, ambillah iktibar tuan-tuan, secara rumusannya tuan-tuan, dalam kita nak menyanjung seseorang tuan-tuan, berpada-padalah tuan-tuan, secara bersederhana tuan-tuan. Janganlah sampai kita suka kepada seseorang sampai kita menidakkan orang yang lain, sampai kita boleh bergaduh. Kadang-kadang mungkin kita tak setuju dengan dini, dengan pemimpin ni, kan? Tapi sehingga menyebabkan kita berlaku pergaduhan, caci maki dan sebagainya, perlu kita elakkan tuan-tuan. Berlapang dadalah tuan-tuan, berlapang dadalah. Biarlah kita ramai kawan tuan-tuan, jangan kita ramai musuh tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan, tengok bagaimana dengan orang bukan Islam, dia punya muamalah dia, Allahu Akbar. Jadi ikutlah Nabi tuan-tuan. Dalam kita kata kita bergaul dan kita menghormati seorang, ikut Nabi lah tuan-tuan, bersederhana dan sebagainya. Jadi itu saja dari saya tuan-tuan. Yang baik daripada Allah Ta'ala, sebarang kekurangan kelemahan datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.